Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam video penerangan sejarah tingkatan 5. Kita masih dalam bab 3, Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, hari ini kita nak belajar tentang Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Institusi beraja ini terdiri daripada institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi Yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Kita lihat pada institusi Yang di-Pertuan Agong. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara kita merdeka pada tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, melibatkan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan mengikut Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Di sini kamu boleh rujuk muka surat 46 buku teks sejarah tingkatan 5, di mana dalam muka surat 46 terdapat jadual yang menyenaraikan Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama daripada Negeri Sembilan sehinggalah Yang di-Pertuan Agong yang kita ada pada hari ini yang ke-16, ya, yang di-Pertuan Agong yang ke-16 daripada negeri Pahang. Dalam slide juga cikgu telah susun pada kamu Yang di-Pertuan Agong ataupun senarai Yang di-Pertuan Agong yang mengikut giliran. Okey, selepas 5 tahun sekali. Okey. Yang di-Pertuan Agong yang pertama adalah daripada Negeri Sembilan, yang kedua daripada Selangor. Begitulah seterusnya sehingga habis giliran ke-9 iaitu negeri Perak. Jadi Yang di-Pertuan Agong kita ada hari ini daripada negeri Pahang. Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 nanti daripada negeri Johor. Okey. Kemudian kita tengok pada kedudukan Yang di-Pertuan Agong, ya. Seperti yang termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, diperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang membawa kepada punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, ya. Cikgu akan bacakan perkara pertama, kedua dan ketiga yang ada di dalam buku teks kamu mengikut perkara 32 tu, ya. Okey, perkara pertama berkaitan dengan maka hendaklah ada seorang ketua utama negara yang digelar Yang di-Pertuan Agong, hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan dan tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun prosiding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan. Yang kedua, isteri Yang di-Pertuan Agong yang digelar Raja Permaisuri Agong hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong. Perkara yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun, tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja, atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja dan hendaklah berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. Kemudian cikgu bacakan juga kedudukan ataupun keutamaan kedudukan dalam persekutuan, ya. Keutamaan kedudukan ni yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong, diikuti oleh Raja Permaisuri Agong. Kedudukan yang ketiga Raja-Raja dan Pemangku Raja. Keempat Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Keutamaan kelima bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Keutamaan ke-6 Perdana Menteri dan ke-7 Timbalan Perdana Menteri. Di sini juga di dalam buku teks kamu muka surat 47
ada di sudut informasi tu memberitahu kepada kita bahawa negara melakar sejarah apabila Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badri Shah telah ditabahkan menjadi Yang di-Pertuan Agong yang kelima. Okey. Baginda orang yang sama ni juga telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 13 Disember 2011, kemudiannya sehingga 12 Disember 2016 sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14. Okey. Maksudnya di sini Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Yang di-Pertuan Agong yang kelima tu pernah menjadi sekali lagi Yang di-Pertuan Agong ke-14. Okey. Kita pergi kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong, di mana kuasa Yang di-Pertuan Agong ni meliputi kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kehakiman. Okey. Dalam kuasa eksekutif, Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri untuk melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, di mana Yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang ada budi bicara baginda, mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri, dan dengan nasihat Perdana Menteri, baginda melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kemudian Yang di-Pertuan Agong juga melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara serta Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera untuk pelantikan jawatan-jawatan penting. Di bawah ketenteraan, baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia, dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan juga pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara-perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Dari segi diplomatik, Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara dan baginda menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Okey, kemudian kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam kuasa perundangan, di mana Yang di-Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey. Dalam persidangan parlimen, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen untuk bersidang, dan baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan parlimen. Okey, dari segi agama, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Ketua agama Islam di negeri-negeri lain pula ialah sultan atau raja yang memerintah di negeri masing-masing. Kemudian kuasa perundangan melibatkan hak dan keistimewaan, di mana Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Samping baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia. Okey, kemudian dari segi pengisytiharan darurat, Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Yang seterusnya, kuasa Yang di-Pertuan Agong dari kuasa kehakiman. Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah ditimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Okey, Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Melaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Dan Yang di-Pertuan Agong juga
mempunyai kuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman kepada yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan kepada seseorang yang sudah dihukum, dan mereka ni boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baginda dalam kuasa pengampunan ni, Baginda Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua rukun negara. Sebagai warga negara yang patriotik, kita mestilah mengamalkan prinsip tersebut bagi menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak pemerintahan negara. Kita selesai untuk tajuk hari ini. Apa yang kita belajar pada hari ini? Kita telah belajar berkaitan dengan institusi Yang di-Pertuan Agong, kedudukan Yang di-Pertuan Agong dan kuasa Yang di-Pertuan Agong, di mana kuasa Yang di-Pertuan Agong melibatkan kuasa eksekutif, perundangan dan kuasa kehakiman. Sekian sahaja pada hari ini. Kita akan sambung pada video seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.